Tuan-tuan, zaman kita hari ini, ada orang cakap Nabi Muhammad bukan contoh terbaik sebagai seorang suami. I pesan pada suami I, you jangan jadikan Nabi Muhammad sebagai role model dalam hidup you sebagai seorang suami. Dia bukan suami yang baik. Dia sanggup tinggalkan isteri dan anak-anaknya dan dia seronok-seronok duduk dalam gua. Suami jenis apa ni? Seorang lawyer menulis begitu dalam Facebook dia. Dia kata suami jenis apa? Meninggalkan anak-anak dengan isteri, dia pula bersenang lenang dalam gua. Sepatutnya suami isteri bersama-sama bela anak. Inilah perempuan bengong. Bengong tuan. Kita ingat cerdik lawyer ni, rupa bengong juga. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Kasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah. Anak lelaki Nabi sangat bertuah, mati kecil-kecil di kota Mekah. Budak tadika pun tahu, anak Nabi kecil-kecil dah mati. Masa bila waktu Nabi naik atas gunung, anak Nabi kecil tu ada lagi. Anak Nabi mati kecil, 2 tahun dah mati, tak sampai setahun mati. Masa bila Rasulullah meninggalkan Khadijah dengan anak kecil? Anak kecil Nabi dah meninggal, laki-laki. Seorang di Madinah, 2 di Mekah. 4 lagi anak perempuan Rasulullah. Waktu Rasulullah naik di atas gua Hira tu dah kahwin pun, dah ada suami pun. Apa kejadah nak bela anak lagi dah kahwin? Bengong. Kamu ingat Nabi Muhammad tu bengong macam suami kamu ke? Seorang Nabi takkan nak jaga isteri dia sambil lewat. Seorang Nabi takkan nak buat zalim pada isteri dia. Kamu ingat Khadijah tu macam kamu ke? Khadijah ni kaya, jutawan dia. Mana ada orang jutawan duduk seorang-seorang di rumah dia? Mesti ada pembantu dia, mesti ada yang buat kerja pada dia. Nabi bukan tinggalkan kosong. Kita meletakkan diri kita, letak pada tahap pada Nabi, ini penyakit orang sekarang ni. Subhanallah. Tak tahu sirah belajar. Jangan main hentam Rasulullah, hentam Rasulullah, hentam Rasulullah. Tapi kamu ni orang Melayu. Orang Melayu pesan, sayangkan isteri, tinggalkan. Kalaulah suami duduk berdempek dengan isteri 24 jam, apa nak jadi dunia ni? Kerana pengorbanan isterilah dunia ni berjaya. Kerana pengorbanan Khadijah inilah Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwah Islam sampai kita. Kalaulah Khadijah macam kamu, nak mana tu berdakwah? Duduk di rumah. Tak Islam, tak sampai tanah Melayu ni tuan-tuan. Apa punya teruk tuan-tuan? Itulah nama dia pengorbanan. Saya di rumah seminggu sehari je. Yang lain saya kerja dakwah. Semalam saya di Presin 8 Kementerian Pelancongan. Petang semalam saya dinilai College University KPJ. Sekarang saya dengan tuan-tuan, malam ni saya di Pantai Dalam. Besok saya di Kolej Keusahawanan UMK Kelantan. Bila masa balik rumah? Isnin depan. Itu pun sekejap je saya balik. Malam tu saya di Melaka. Kalau gitu saya pun zalim pada isteri saya. Berapa banyak abang-abang yang bertugas di Somalia jadi askar 6 bulan di sana, zalim. Berapa banyak suami-suami yang kerja di laut 2 minggu balik, 2 minggu darat, zalim. Macam mana orang yang kerja nun naik kapal 6 bulan sekali baru berlabuh di pelabuhan Kelang, zalim. Bila masyarakat nak membangun kalau asyik duduk berdempek saja? Kena faham tugas suami kita siapa? Siapa suami kita? Bila faham isteri kita, faham suami kita, senang hidup. Isteri abang tu cikgu. Apa jawatan dia? Penolong kanan, dalam braket PK.
PK ni adalah cikgu yang lambat sekali balik sekolah. Pukul 5 baru sampai. Kalau suami itu faham, dia adalah seorang yang penolong kanan, dia fikir, insya-Allah selamat rumah tangga tu. Isteri saya fikir, so saya pun kena fikirlah. Mana boleh fikir balik awal kan? Kita fikirlah kan. 4 kali dia sebut fikir entah. Serupalah akak, suami akak ni kerjanya apa? Driver lori, memang tak ada di rumah. Yalah, semuanya saya. Ya akak kahwin dengan driver lori buat apa? Kalau akak nak suami yang 24 jam ada di rumah, kahwin dengan orang lumpuh. Pergi hospital, cari hak stroke. Duk menor tak kata tu. Stroke ke? Dah kahwin belum? Belum. Kahwin nak? Boleh ke? Ada kat rumah tu. Atas wheelchair duduk tuan-tuan ni. Suami kita bukan stroke. Lah. Ujian yang Allah Ta'ala bagi ni, kalau kita hadapi dengan yang terbaik, terbaik. Ujian yang Allah bagi sekarang ialah puasa. Allah bagi 1 bulan yang penuh dengan ujian. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan pada kamu berpuasa. Kenapa Allah gunakan perkataan iman, orang beriman? Sebab berkali-kali ayat dalam Quran sebut, orang yang beriman pasti diuji. Orang yang beriman pasti diuji. Ahasiban nas ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga hanya dengan cakap kamu beriman pada Allah, sedangkan kamu belum diuji? Allah tes, ujian mesti sampai. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga sedangkan kamu belum diuji dengan ujian lapar, ketakutan yang boleh menggoncang iman kamu? Sebab itu tuan-tuan, Allah tes, dan Allah gunakan perkataan yang sangat lunak, wahai orang yang beriman. Jadi Allah tes dengan bentuk kasih sayang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baru diuji dengan puasa. Akak-akak baru diuji dengan puasa. Itu pun kalau sakit buka, kalau mengandung tak payah puasa, kalau musafir pun terpulang, buat kerja berat pun terpulang lah. Menyusukan anak boleh buka, bukannya mesti puasa. Bayangkan ujian yang sampai pada Asyah, isteri Firaun. Dapat suami yang sangat jahat. Nama dia Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan, kata Fir'aun. Tuhan paling tinggi ni aku. Isteri dia beriman pada Allah. Bayangkan tuan-tuan, satu manusia yang membunuh ribuan manusia, isterinya seorang beriman pada Allah. Zalimnya manusia ni, jahatnya manusia ni, itulah suami aku. Aku adalah Asyah, suamiku Fir'aun. Akhirnya Fir'aun tahu ni orang beriman pada Nabi Musa, beriman pada Allah, seksa dia. Balik pada agama asal, keluar daripada agama Musa. Tak, saya tetap akidah satu, Allahu Rabbi. Seksa dia, seksa dia. Mati Asyah. Suami sendiri itu seksa. Jadi akak-akak sabarlah kalau suami menyeksa kita. Suami kita belum Fir'aun, dia cuma abang on je. Dia tak ada fear. Relax lah, tenang-tenang. Kadang-kadang macam besar sangat ujian yang sampai pada kita. Nak tengok besar tak besar ujian, petang nanti tuan-tuan tengok, dengar radio pukul 5 suku. Klasik. Radio klasik. Aku, dia dan lagu. Adilah. Saya petang-petang itu saya dengar tuan-tuan duduk dalam kereta pergi ceramah. Buka. Nak dengar coretan. Pada petang ini kita sama-sama mendengar coretan daripada Puan M dari Melaka.
Aku mempunyai seorang jiran. Aku namakan dia sebagai A. Dia seorang janda. Jiran dengan aku. A seorang yang baik. Orangnya cantik. Dan suka mengambil berat tentang keluargaku. Anak-anakku juga selalu bermain di rumahnya. Kadang-kadang A menghantar makanan. Aku bersyukur mendapat seorang jiran yang baik seperti A. Malah aku menganggapnya sebagai kakakku. Dia juga begitu. Kami sangat rapat dan mesra. Tetapi baru ku tahu sebenarnya kenapa dia baik sangat dengan keluargaku. Kerana dia telah berkahwin dengan suamiku. Sudah. Ya Allah, kenapa berat sangat ujian yang kau berikan kepadaku? Berat apa ke bendanya? Laki kau kahwin lain je pun. Ya Allah, berat di mananya? Tiap-tiap hari boleh jumpa. Ada suami sampai sekarang tak jumpa, duduk dalam gua tau. Tak balik-balik lagi pun. Setakat kahwin dua, yang tukang baca coretan ataupun penuh perasaan. Ya Allah, aku tumbuk radio ni Kang. Saya fikirkan radio tu kereta saya tuan-tuan. Kalau kereta orang lain tumbuk tuan-tuan. La ilaha illallah. Ujian ini pasti datang. Al-Baqarah 155. Mesti datang. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Cantik ayat tu. Baik, kenapa Allah uji kita? Nombor satu, supaya kita balik pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu bila kita ditimpa ujian, kita sebut inna lillah. Maksudnya apa? Engkau baliklah pada Allah. Mungkin selama ni tuan-tuan kita lupa, kita alpa, kita leka. Banyak benda yang kita tinggalkan dalam bab agama. Banyak perintah Allah yang kita tak buat. Banyak larangan pula yang kita buat. Nak sebut nama Allah pun jarang. Allah sayang pada kita. Allah bagi kita susah. Supaya kita sebut nama Allah, balik kepada Allah. Tu hikmah dia. Sehat, kaya, senang. Nak sebut nama Allah pun susah. Hashim. Sorry. Tak ada dah, alhamdulillah. Excuse me. Sekali Allah bagi sakit, ada sorry. Perkataan yang paling banyak Allah beri ketika orang sakit ialah Allah. Cuba tengok orang sakit. Nak duduk pun Allah. Allah, 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 Allah. Abang, bangun bang. Kita pergi bilik mandi ya. Pelan-pelan abang ya. Allah, Allah. Nak baring atas katil pun pelan-pelan abang. Allah, Allah. Isteri kata apa? Itulah awak waktu sihat haram sebut nama Allah. Bila saya sakit baru awak sebut ya. Allah. Lagi panjang Allah ada tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala dia bagi kita sakit supaya kita ni balik pada Allah. Ingat mati.